Rakan-rakan yang dihormati sekalian, mengumumkan ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Kedah Darul Aman. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, para hadirin sekalian, adalah dipohon untuk terus berdiri bagi bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan, lagu negaraku, lagu negeri Kedah, lagu Allah Selamat Sultan dan lagu Penghulu Berjasa. Dipersilakan. Berabad-abad lamanya penghulu mewaris amanah. Agama dijunjung, adat dikindung, kepada Allah tempat bermohon. Selagi ada langit dan bumi, istana dan penghulu berpisah tiada. Raja dan sultan tempat berpayung, hujan dan panas dapat berlindung. Pembangunan besar dirancang, segenap pelosok alam. Kerajaan adil dipertahankan, rakyat hidup aman tenteram. Kebakaran banjir melanda, penghulu ada di sana, menolong membantu semua mangsa, pastikan mereka selesa. Yang cacat dibantu, yang miskin dibela, yang susah diutama, pastikan hidupnya sentiasa bahagia. Adat maruah dijaga, budi pekerti disanjung tinggi.
sayang yang tua dihormati, jasa penghulu kekal abadi. Yang Bapak Datuk Sri, Saudara hadirin hadirat sekalian, dipersilakan duduk. Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi bin Makno, Menteri Besar Kedah Darul Aman. Yang Berusaha Encik Jamani bin Jamaluddin, Pengerusi Kesatuan Penghulu Penggawa Semenanjung Malaysia Cawangan Negeri Kedah. Yang Berusaha Tuan Haji Zainuddin bin Zainal Abidin, Tuan Yang di-Pertua Kesatuan Penghulu Penggawa Semenanjung Malaysia Pusat. Yang Berusaha Encik Zalini bin Osman, Bendahari Agung Kesatuan Penghulu Penggawa Semenanjung Malaysia Pusat. Puan Eng Ai Cheng, Pegawai Pelajaran Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX Negeri Kedah. Ahli-ahli Jawatankuasa Kesatuan Penghulu Penggawa Semenanjung Malaysia Cawangan Negeri Kedah bagi sesi 2022-2024. Yang berbahagia Datuk Bentara Setia Haji Arfanuddin bin Datuk Haji Hussein. Yang berbahagia Datuk Haji Ahmad Fuad bin Zainal Abidin, mantan pengerusi KPPSM CK Cawangan Negeri Kedah. Seterusnya, semua ahli Kesatuan Penghulu Penggawa Semenanjung Malaysia Cawangan Negeri Kedah yang juga penghulu-penghulu negeri Kedah serta hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah menganugerahkan kita kelapangan waktu pada hari ini, hari Selasa 16 Ogos 2022 bersamaan 16 Muharram 1444 Hijrah, bertempat di Dewan Seri Mentalun untuk bersama-sama berada di dalam majlis perasmian Mesyuarat Agung Tahunan Kesatuan Penghulu Penggawa Semenanjung Malaysia Cawangan Negeri Kedah Darul Aman kali ke-46 dan 47 bagi tahun 2022 yang akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi bin Makno, Menteri Besar Kedah Darul Aman sebentar lagi. Terlebih dahulu, pihak majlis amat berbesar hati serta mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi bin Makno, Menteri Besar Kedah Darul Aman serta semua tetamu jemputan ke majlis kita pada hari yang berbahagia ini. Sebagai menzahirkan rasa kesyukuran serta memohon keberkatan juga keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pihak majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Penghulu Azhan bin Ahmad, Penghulu Mukim Hutan Kampung Daerah Kota Star untuk menzahirkan bacaan doa. Pihak majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, di hari yang penuh keberkatan ini, kami hamba-hamba-Mu bersyukur kepada-Mu, Ya Allah, kerana memberi kesempatan kepada kami berhimpun dalam Mesyuarat Agung Tahunan Kesatuan Penghulu Penggawa Semenanjung Malaysia Cawangan Negeri Kedah Darul Aman. Ya Allah, wa ya sami'ud du'a, kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah, agar Engkau berkatilah perhimpunan kami pada hari ini dan lindungilah kami daripada segala wabak penyakit atau bala bencana di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Kau satukanlah hati-hati kami, eratkanlah perpaduan dan muhabbah di kalangan kami, padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memajukan kesatuan ini. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Jabbar, kami juga tidak berupaya untuk mengelakkan diri dari melakukan kesalahan dan dosa kepada-Mu, sama ada secara sedar ataupun tidak sedar. Dari itu, Ya Allah, seandainya sepanjang kehidupan kami, khususnya di dalam majlis ini, jika terdapat kelakuan dan tingkah laku yang mengundang kemurkaan-Mu, maka ampunkanlah kami, Ya Allah. Sesungguhnya Engkau jualah, Ya Allah, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'na wa la man yattaba'una.
Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua ahli Kesatuan Penghulu dan Pengawal Semenanjung Malaysia Cawangan Negeri Kedah yang telah hadir bagi melaksanakan tanggungjawab untuk menjayakan mesyuarat agung pada tahunan dan memilih ahli jawatankuasa yang baru untuk memimpin KPP-SMCK bagi penggal yang baru. Syabas dan tahniah. Ucapan aluan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, Yang Berbahagia Datuk Seri hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, acara majlis kita pada tengah hari yang berbahagia ini akan dimulakan dengan ucapan aluan daripada Pengerusi Kesatuan Penghulu Pengawal Semenanjung Malaysia Cawangan Negeri Kedah, Darul Aman. Untuk itu, pihak majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Encik Jamadi bin Jamaluddin, Pengerusi Kesatuan Penghulu Pengawal Semenanjung Malaysia Cawangan Negeri Kedah, Darul Aman, bagi menyampaikan ucapan aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi bin Makno, Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman. Yang Berusaha Tuan Haji Zainuddin bin Zainal Abidin, Yang di-Pertua Kesatuan Penghulu Pengawal Semenanjung Malaysia. Yang Berusaha Encik Jalani bin Osman, Bendahari Agung Kesatuan Penghulu Pengawal Semenanjung Malaysia. Yang Bahagia Puan Eng Ai Ching, Pegawai Pelajaran Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di Bawah Perkhidmatan Awam KUPEK Negeri Kedah. Ahli-ahli jawatankuasa Kesatuan Penghulu Pengawal Semenanjung Malaysia Cawangan di Kedah bagi sesi 2022-2024. Yang amat saya kasihi mantan pengurusi Kesatuan Penghulu Pengawal Semenanjung Malaysia Cawangan Negeri Kedah, Yang Bahagia Datuk Bentara Setia Haji Afanuddin bin Datuk Haji Husin, dan Yang Berbahagia Datuk Haji Ahmad Fuad bin Zainal Abidin, kekanda-kekanda penghulu-penghulu yang telah berpencen, seterusnya semua ahli Kesatuan Penghulu Pengawal Semenanjung Malaysia Cawangan Negeri Kedah, merangkap penghulu-penghulu negeri Kedah dan serta hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukurkan kita kehadrat Allah Ta'ala kerana di tengah hari yang mulia ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama kita menghadiri majlis perasmian mesyuarat agung luar biasa dan juga kali ke-46 dan juga 47 bagi Kesatuan Penghulu Pengawal Semenanjung Malaysia Cawangan Kedah yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar sebentar saja lagi. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kesempatan ini saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan syabas dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar di atas penganugerahan darjah kebesaran ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tunku Sultan yang membawa gelaran kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri pada hari pentadbiran yang lalu. Dan juga saya berharap dengan penganugerahan ini akan memberi semangat kepada Yang Amat Datuk Seri untuk terus mentadbir kerajaan negara ini supaya lebih cemerlang lagi. Dan juga saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri kerana kesudian hadir dan merasmikan mesyuarat agung Kesatuan Penghulu Pengawal Semenanjung Malaysia kali ke-46 dan 47 pada hari ini. Dalam keadaan kesibukan Yang Amat Berhormat cukup prihatin dengan keadaan penghulu. Jadi Yang Amat Berhormat Datuk Seri dapat meluangkan masa walaupun hari ini jadual Yang Amat Berhormat Datuk Seri cukup padat, dan saya dipahamkan selepas pada mesyuarat kita sebentar lagi Yang Amat Berhormat Datuk Seri akan bergegas ke Pulau Langkawi untuk program di Langkawi hari ini, petang ini dan juga besok. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Saya juga mewakili ahli jawatankuasa dan juga seluruh penghulu-penghulu negeri Kedah untuk mengucapkan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk Seri kerana memberi kebenaran kepada penghulu-penghulu untuk mengadakan mesyuarat di Dewan Seri Mentalo ini, dan juga memberi jamuan pagi dan juga tengah hari kepada semua penghulu-penghulu negeri Kedah pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Yang Amat Datuk Seri. Di kesempatan ini juga saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang di-Pertua Kesatuan Penghulu Pengawal Semenanjung Malaysia, iaitu Tuk Zainuddin, yang sudi hadir dari jauh, iaitu dari Johor, untuk hadir bersama-sama dalam mesyuarat agung Kesatuan Penghulu Pengawal Semenanjung Malaysia Cawangan Negeri Kedah pada hari ini, dan berserta dengan rombongan lah.
termasuklah Tok Jai daripada Penang, Tok Cuk dan Tok Khalid. Dan saya juga mengucapkan terima kasih tak terhingga saya kepada seluruh penghulu-penghulu negeri Kedah kerana dah dapat menghadirkan diri dalam mesyuarat pada hari ini dan juga bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Seri untuk jamuan tengah hari pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua penghulu-penghulu yang dapat hadir pada hari ini. Dan saya juga ambil kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih kepada semua seluruh pegawai-pegawai daerah, terutama yang ada hari ini, Datuk Pegawai Daerah Syed Tuan Haji Suhaimi dapat hadir bersama, dan Wakil Kupek dapat hadir sama, dan juga seluruh pegawai-pegawai daerah yang dapat melepaskan ataupun memberi kebenaran kepada penghulu-penghulu untuk hadir pada majlis pada hari ini. Jadi terima kasih semua kepada pegawai-pegawai daerah yang memberi kebenaran tersebut. Yang Amat Datuk Seri, Datuk-datuk, tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, institusi penghulu telah dikenali sejak dahulu lagi. Jadi penghulu adalah orang yang paling rapat antara kerajaan dengan rakyat. Di sinilah letaknya peranan penghulu yang dilihat oleh masyarakat hari ini. Penghulu juga menjadi orang perantaraan, mata telinga kerajaan, dan penghulu juga mendengar denyutan nadi rakyat. Penghulu juga mestilah selari dengan aspirasi kerajaan. Jadi kesempatan ini saya memohon kepada tuan-tuan rakan-rakan penghulu untuk kita bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar untuk memberi komitmen yang cukup tinggi kepada Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar untuk terus menerajui kepimpinan negeri Kedah yang kita kasihi ini. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, penghulu juga mesti berdamping rapat dengan masyarakat di bawah tadbirannya, kerana inilah secara tidak langsung penghulu akan disenangi oleh rakyat dan terselahlah kepimpinannya. Penghulu akan lebih mantap lagi di peringkat pentadbiran di Mukim. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan, pelibatan rakyat kepada penghulu untuk dalam aspek pembangunan dan penerimaan terhadap program-program ataupun dasar-dasar kerajaan di Kedah. Seperti kata pepatah, penghulu dan rakyat berpisah tiada. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, tuan-tuan, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, kejayaan sesuatu dasar kerajaan juga amatlah bergantung kepada peranan yang direncanakan oleh seorang penghulu. Kerajaan yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya 5 tahun sekali. Sesebuah kerajaan yang dipilih akan memperkenalkan sesuatu dasar untuk pembangunan negeri dan rakyat. Peranan penghulu lah yang akan memainkan atau menjayakan sesuatu dasar tersebut. Sebagai contohnya, Yang Berhormat Datuk Seri, semasa negara kita mengalami penyakit COVID-19, penghulu lah yang bertindak sebagai frontrunner yang cukup berani untuk membantu rakyat turun ke kampung untuk menyampaikan bantuan-bantuan. Untuk pengetahuan Yang Amat Berhormat Datuk Seri, ada satu ketika semua agensi yang terlibat dengan pemberi bantuan ni tidak berani turun ke kawasan ataupun kampung kerana takut pada masa tersebut takut dijangkiti penyakit COVID-19. Tapi penghulu telah diarahkan oleh pegawai daerah untuk turun ke kampung-kampung untuk menyampaikan bantuan tersebut. Penghulu pun sebenarnya takut juga dengan COVID-19 ni, tapi disebabkan arahan yang diberikan oleh pegawai daerah, penghulu dengan beraninya turun untuk menyampaikan bantuan-bantuan, terutamanya bantuan makanan kepada penduduk di sekitar kampung dalam masa COVID-19 ni. Jadi tuan-tuan dan perempuan, masa inilah kita dapat lihat walaupun agensi yang lain yang tidak berani, penghulu adalah cukup berani untuk menyampaikan tersebut. Selain daripada itu, yang untuk pengetahuan Yang Amat Berhormat Datuk Seri, penghulu juga sering melakukan tugas-tugas seketika, terutamanya ketika berlaku banjir. Khususnya pada baru-baru ini negeri Kedah terlibat dengan banjir kepala ayak di Yan dan juga di Bali. Penghulu jugalah yang memainkan peranan ataupun yang orang yang pertama turun ke kawasan untuk mendengar ataupun berdamping dengan masyarakat ataupun rakyat, terutamanya yang ditimpa dengan bencana tersebut. Jadi tuan-tuan, penghulu yang telah diarahkan oleh pegawai daerah sentiasa mematuhi ataupun menjalankan tanggungjawab
untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab di mukim-mukim, terutama di kampung-kampung. Seperti juga kata pepatah, saya ingat lagi masa pengajian sejarah Melayu dulu ataupun sejarah Hang Tuah, ada pepatah mengatakan belum dipanggil sudah datang, belum disuruh sudah pergi. Inilah azimat yang dipegang oleh penghulu-penghulu mukim, di mana yang saya lihat hari ini belum dipanggil oleh pegawai daerah ataupun Yang Amat Berhormat Datuk Seri, penghulu sudah bersedia, dan belum disuruh pun penghulu sudah pergi sudah pergi untuk turun ke kawasan-kawasan, belum lagi disuruh oleh pegawai daerah dan juga Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Ini menunjukkan tuan-tuan, Yang Amat Datuk Seri, penghulu adalah seorang yang cukup berani ataupun bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas di mukim-mukim. Satu tepukan untuk penghulu-penghulu mukim, terutamanya penghulu-penghulu ni Kedah Darul Aman. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, saya pun tak mau ambil masa yang panjang untuk bagi ucapan ini. Saya dipahamkan Yang Amat Berhormat Datuk Seri akan bergegas ke Langkawi. Jadi kesempatan ini saya untuk sekali lagi saya nak bagi ruang kepada Yang Berhormat Datuk Seri untuk menyampaikan terutamanya amanat kepada penghulu-penghulu supaya dapat menyampaikan ataupun menjalankan tugas-tugas yang lebih cemerlang lagi, terutamanya dekat-dekat pilihan raya ini, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita memberi komitmen yang jitu ataupun penuh kepada Yang Amat Datuk Seri untuk terus menerajui kepimpinan di Kedah yang kita kasih ini. Jadi akhir kata, saya sekali lagi sebagai pengurusi Kesatuan Penghulu Pengawal Semenanjung Malaysia cawangan di Kedah mengucapkan setinggi penghargaan terima kasih kepada Yang Amat Datuk Seri kerana sudi hadir pada majlis kita pada tengah hari ini dan juga akan merasmikan mesyuarat agung kita pada kali ini. Dan terima kasih juga kepada semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjayakan mesyuarat agung luar biasa dan mesyuarat agung Kesatuan Penghulu Pengawal Semenanjung Malaysia pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah tadi ucapan haluan yang telah disampaikan oleh Yang Berusaha Encik Jamani Jamaluddin, pengurusi Kesatuan Penghulu Pengawal Semenanjung Malaysia Cawangan Negeri Kedah Darul Aman. Pihak majlis merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih di atas ucapan haluan yang telah disampaikan itu tadi. Yang bagi Datuk, seluruhnya hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, kini tibalah masanya untuk kita bersama-sama mendengar ucap tama perasmian yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Kedah Darul Aman. Untuk itu, pihak majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi bin Makno, Menteri Besar Kedah Darul Aman, bagi menyampaikan ucap tama dan seterusnya merasmikan mesyuarat agung tahunan Kesatuan Penghulu Pengawal Semenanjung Malaysia Cawangan Negeri Kedah Darul Aman kali ke-46 dan 47 bagi tahun 2022. Dengan segala hormatnya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berusaha Encik Jamani Jamaluddin, pengurusi Kesatuan Penghulu Pengawal Semenanjung Malaysia Cawangan Negeri Kedah. Yang berusaha Tuan Haji Zainuddin bin Zainal Abidin, yang di-Pertua Kesatuan Pengawal Semenanjung Malaysia. Encik Zailani Osman, Bendahari Agung Kesatuan Penghulu Pengawal Semenanjung Malaysia. Kalau bendahari agung ni duit banyak ah. Kalau bendahari saja tu duit tak ada. Puan Eng Ai Cheng, Pegawai Pelajaran Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX Negeri Kedah. Ahli-ahli jawatan kuasa Kesatuan Penghulu Pengawal Semenanjung Malaysia Cawangan Negeri Kedah bagi sesi 2022-2024. Mantan pengurusi KPP SMCK Cawangan Negeri Kedah yang bahagia Datuk Bentara Setia Haji Arfanuddin bin Datuk Haji Hassan, yang masih gagah perkasa nampaknya. Duk ajak pin Nunu Sia pula. Yang berbahagia Datuk Haji Ahmad Fuad bin Zainal Abidin. Masih ganteng pak ni. Bisa lagi tu. Tapi takutlah. Seterusnya, semua ahli Kesatuan Penghulu Pengawal Semenanjung Malaysia Cawangan Negeri Kedah merangkap penghulu-penghulu negeri Kedah, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Ada sahabat saya di sini untuk DOC. Nah, di penghulu pula kata.
apa nama Suhaimi Man. Di mana dia seorangnya ni mai. Ni duk heran. Pertama sekali saya ucap terima kasih kerana jemputan untuk hadir ke Mesyuarat Agung 2 kali lah. Mesyuarat Agung luar biasa dan Mesyuarat Agung biasa. 46 dan 47 yang disekalikan. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita berhimpun pada tengah hari ini bagi perasmian Mesyuarat Agung Penghulu Penggawas Melayu Malaysia Cawang Kedah kali ke-46-47. 46 ni kerana COVID tidak dapat diadakan, maka diadakan pada waktu ini. Tuan-tuan sekalian, Penghulu adalah sebuah institusi lapisan kepimpinan dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran sejak zaman feudal. Peranan dan fungsi penghulu penting daripada dahulu sampailah sekarang. Dahulu jawatan penghulu adalah lantikan terus oleh raja atau sultan selaku wakil baginda dalam pemerintahan di peringkat akar umbi. Sebelum pelantikan seseorang penghulu, penerimaan masyarakat setempat menjadi prasyarat dengan ciri-ciri kepimpinan yang ada pada dirinya. Saya dengar orang tua-tua cerita dulu ada penghulu di Sik, nama Pak Dasuh, ayah kepada arwah Pak Suharun. Harun Yusof ni pernah jadi adun di Kedah ni, pernah jadi timbalan speaker. Dia menang kerusi Sik itu pada umur 21 tahun. Pak dia Tok Ngulu, nama Pak Dasuh. Titi ni panggil Titi Pak Dasuh. Apa nama lubang panggil lubang Pak Dasuh. Semua Pak Dasuh. Pokok asam pun pokok asam Pak Dasuh. Itu besarnya fungsi dan pengaruh penghulu pada masa dulu. Kalau jenis curi lembu kebau, mengendak anak dara orang, Pak Dasuh nanti akan berhimpun di Pekan Batu Lima. Bawah pokok asam tu Pak Dasuh akan jatuhkan hukuman rotan. Dulu Tok Ngulu boleh rembah orang. Kalau lah ni orang rembah Tok Ngulu. Pasal Tok Ngulu pun mengendak juga. Ini kerana selain sebagai wakil kerajaan atau pemerintah, penghulu juga berperanan sebagai pemimpin, tempat rujukan dan tempat untuk rakyat bertumpu dalam segala hal, termasuk dalam urusan yang bersifat pribadi. Saya ada sepupu seorang arwah dah, meninggal dalam servis penghulu. Datuk Fuad kenal lah, kawan dia, serba boleh, semua boleh, apa saja, mainlah apa pun. Lumba mutu Rezek, dia boleh pederai mutu Rezek sebelah tangan saja. Kita duduk di belakang, berasa nak mati lala tu. Dia boleh bawa sebelah tangan 160, 170, bawa mutu sebelah tangan. Semua boleh. Kena aksiden banyak kali. Lama pakai spek mata jadi macam M. Kilau. Rambut pun terus panjang, parut banyak. Macam-macam ngulu ni perangai. Tapi dia dengan ciri-ciri yang istimewa lah. Benda-benda lain tu kita tak usah sebut lah. Dia orang Sikh tapi boleh put tie dengan fasih. Dia boleh abang bini dia, abang rendam seluar jin dalam bilik ayak lantima merah 2 hari dah tak basuh lagi dalam bahasa Siam. Tuan-tuan bayang fasih tak fasih? Kita nak cakap makan, tidur, kenyang. Dia boleh abang rendam seluar jin 2 hari dah timba merah 2 hari dah tak basuh lagi. Bahasa Thai. Penghulu-penghulu ni siapa yang bertugas di sepadan biasanya macam tu. Zaman kerajaan nak cucuh mercun, dia pikul mercun ke padang goh buat balik. Sampai lah ni kot dah buat kerja tu. Tuan-tuan sekalian, justru saya amat mengharapkan mesyuarat ini akan memberikan inspirasi baru dalam hala tuju Kesatuan Penghulu Penggawa Malaysia di Kedah. Tuan-tuan sekalian, Kedah ni unik. Sama macam negeri-negeri tidak bersekutu yang lain, Kelantan, Terengganu, Johor. Kita memberi pos yang istimewa kepada para penghulu dan masyarakat masih menggantung harapan yang besar kepada para penghulu. Untuk penghulu-penghulu yang muda sebaya saya ini,
Tuan-tuan semua adalah pemimpin di tempat atau di mukim tuan-tuan berkhidmat. Masyarakat sangat mengharapkan penghulu. Akhir-akhir ini saya dapati ada sedikit kelompongan kerana penghulu tidak lagi menjadi rujukan. Sebaliknya orang pergi kepada orang politik yang susun macam-macam atas kepentingan parti masing-masing. Penghulu tidak ada parti. Penghulu ni agensi ataupun institusi dalam susul galur pentadbiran kerajaan. Tuan-tuan tak ada politik. Saya tahu walaupun tuan-tuan ada pendirian parti politik masing-masing, tapi dalam servis dan perkhidmatan tuan-tuan tidak mengamalkan atas dasar kepentingan politik, tetapi bertindak atas dasar yang ditentukan oleh kerajaan. Apabila orang ramai tertumpu kepada ahli-ahli politik, maka ahli-ahli politik akan mengepung minda dan persepsi orang ramai atas kepentingan politik masing-masing. Maka institusi pentadbiran kadang-kadang dilanggar dan diredah mengikut sesuka hati atas kepentingan politik tadi. Dulu JKK boleh tukar penghulu, JKK boleh tukar DO atas kepentingan politik. Alhamdulillah, sejak akhir-akhir ini atas kesedaran yang tinggi, para penghulu, para pegawai kerajaan, para pegawai daerah, kita tidak benarkan lagi pentadbiran yang berdasarkan undang-undang dan dasar kerajaan ini dilangkaui oleh kepentingan parti politik mana-mana sekalipun. Saya harap penghulu-penghulu di Kedah mengekalkan keadaan ini. Susah nak wujudkan suasana tu. Sekali dia terlerai, tak mungkin dapat dibina semula. Penghormatan, kredibiliti, integriti para penghulu, para pegawai mesti dipelihara sepanjang masa. Dan saya beri jaminan kepada tuan-tuan sekalian, selaku penghulu di semua mukim yang ada 103 orang ini, saya tidak akan bertindak atas kepentingan parti saya untuk mengarahkan tuan-tuan membuat kerja tuan-tuan sebagai penghulu atas kepentingan parti saya, tetapi saya akan pastikan tuan-tuan bekerja untuk kepentingan negeri dan rakyat negeri Kedah. Itu janji saya. Sama dengan KCS pun, saya tak akan buat untuk kepentingan parti, tapi untuk kepentingan negeri dan rakyat, saya akan pastikan kita semua dapat bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, insya-Allah. Institusi penghulu penggawa adalah sistem tata kelola yang tertua dalam peradaban Melayu. Ia bukan lahir selepas merdeka, bukan wujud 100 atau 200 tahun, tetapi telah wujud semenjak bermulanya peradaban Melayu. Sebelum wujudnya demokrasi, sebelum wujudnya sistem raja berperlembagaan, malah sebelum datangnya penjajahan, penghulu adalah satu-satunya institusi tata kelola tradisional yang kekal utuh sehingga kini. Justru menjadi harapan saya agar sistem ini terus bertahan sampai bila-bila. Apa yang penting ialah kita mesti memberi pengiktirafan sebenar terhadap institusi ini, mengakui peranan sebenarnya serta memberikan tempat sewajarnya dalam sistem masyarakat kita yang semakin berubah. Pada waktu yang sama, kita mesti memodernkan institusi ini agar terus relevan sesuai dengan perubahan semasa. Pada hari ini saya ingin mengambil peluang untuk mengingatkan tuan-tuan mengenai peranan sebenar penghulu penggawa dalam masyarakat moden Malaysia. Pertama, kepimpinan penghulu penggawa adalah kepimpinan sebenar di peringkat akar umbi. Selepas ketua keluarga, penghulu penggawa adalah ketua terdekat dengan masyarakat. Tuan-tuan adalah pemimpin yang berada dalam kehidupan seharian masyarakat kita. Jadi tuan-tuanlah yang seharusnya memimpin masyarakat dengan sebenar-benar kepimpinan. Tidak ada institusi lain yang boleh dan sesuai untuk mengambil alih peranan ini. Maka saya menyeru agar semua penghulu penggawa pimpinlah masyarakat dengan kepimpinan yang boleh diteladani dan yang berhikmah. Pimpinlah masyarakat kita dengan cara yang diperlukan oleh mereka. Berikan keadilan, wujudkan muafakat, kukuhkan setia kawan.
elak kepentingan politik kepartian. Pimpinlah, bongkarlah kekuatan dan potensi mukim kita, kukuhkan perpaduan dan suburkan muafakat sebagai jalan untuk memajukan kampung kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin membuat penegasan kerana dari hari ke hari saya perhatikan pengaruh institusi penghulu semakin merosot dalam sistem sosial masyarakat kita. Tadi saya kata hak ni ada dalam teks. Betul ya tu hak saya kata tu. Pemerhatian yang tepat. Teks ni saya tak tengok lagi, ni baru tengok. Penghulu sudah dilihat terpisah dengan rutin kehidupan masyarakat kampung. Malah di kebanyakan kampung, penghulu tidak dilihat lebih dari sekadar simbol sosial dalam struktur pentadbiran. Malah kewujudan pelbagai sistem tata kelola dan pentadbiran daerah telah menyebabkan institusi penghulu hanya sekadar ejen penyampai maklumat, bukan lagi pemimpin seperti dahulu. Bukan lagi sebagai pemimpin yang dirujuk oleh masyarakat, bukan lagi sebagai pihak yang menetapkan hala tuju kampung, apatah lagi sebagai mereka yang mempunyai ketegasan yang disegani dalam amalan dan cara hidup masyarakat. Situasi sebegini harus diubah. Kita harus mengembalikan kepentingan sistem penghulu, dan cara terbaik adalah dengan memberikan kepimpinan yang sebenar di peringkat akar umbi kita. Janganlah fikir dan bertindak hanya sebagai pegawai kerajaan. Ini kerana tuan-tuan sebenarnya mempunyai peranan kepimpinan yang penting dan jauh lebih besar daripada itu. Siapa lagi yang lebih dekat, lebih dipercayai dan lebih memahami hal ehwal anak mukim tuan-tuan kalau bukan tuan-tuan penghulu sendiri. Saya juga berharap institusi penghulu akan terus menjadi wadah yang membawa rasional dan menjadi mediator dalam masyarakat kita. Kita tidak boleh lari dari perbalahan dan perbezaan pendapat. Selagi masyarakat kita hidup bersama dalam satu rumpun penempatan, pasti akan ada pergeseran dan perselisihan. Dalam konteks ini, tuan-tuan mesti hadir sebagai kuasa pendamai, hadir sebagai mereka yang meredakan pergeseran dan memulihkan perselisihan. Biar masyarakat kembali bersatu dan menyantuni semula rukun hidup tradisional kita dengan segala nilai-nilai baik yang menjadi asas kerukunan dan disiplin moral seperti dahulu. Dalam melaksanakan tanggungjawab ini, kita haruslah bersikap adil dan terbuka kepada semua tanpa mengira latar belakang politik dan kedudukan mereka. Misalnya dalam keadaan negara berdepan dengan pelbagai cabaran, berikan pencerahan yang sebaik-baiknya kepada anak mukim. Gunakan segala ruang yang ada untuk memberikan maklumat yang benar, sama ada di masjid, di surau maupun di kedai kopi, selain platform media sosial yang pelbagai bentuk. Dalam rungutan orang kampung terhadap kos sara hidup, redakan keresahan mereka dengan memberikan pandangan yang bernas serta berasas. Terangkan dengan cara yang menunjukkan keprihatinan dan empati, bukan dengan emosi atau dengan cara yang membenam kegusaran mereka secara tidak adil, apatah lagi mengapi-apikan kemarahan dan kebencian. Ini bukan kerja penghulu, ini kerja pengotok. Masyarakat mesti dijelaskan dengan rasional dan berhikmah. Berikan maklumat yang bukan minda dengan cara yang menghormati mereka, bukan merendah-rendahkan pemikiran mereka. Inilah peranan semua penghulu, penggawa, menjadi wadah yang rasional dan berhikmah, bukan sekadar menjadi jurucakap kerajaan, tetapi pemimpin sebenar yang dihormati kerana kematangan, wibawa dan rasional. Matang, wibawa dan rasional. Tuan-tuan sekalian, saya perhatikan ramai penghulu kita masih usianya muda-muda, tetapi ramai penghulu kita sekarang ni adalah kelulusan universiti, keluaran universiti, graduate. Bukan lagi penghulu Pak Senawi macam dulu. Dulu walaupun Pak Senawi ada kehebatan masing-masing. Ada Pak Senawi yang palsu pun ada, tapi hebat. Saya tahu dia putus state ya Pak Senawi tu. Lepas tu pergi minta pinang. So pak saya jampi, pak saya pun jampi ya. Pergi interview lepas. Jadilah penghulu Pak Senawi putus state. Tapi hebat kerana diri penghulu itu sendiri hebat, sentiasa memajukan diri. Tapi bila kita dah ada penghulu-penghulu yang graduate, ada yang penghulu tukar jadi Tok Syekh pun ada. Kehebatan penghulu masing-masing. Hari ke hari, masa ke semasa, para penghulu saya seru untuk mempertingkatkan kemahiran diri. Kena ada kemahiran macam-macam nak jadi pemimpin di peringkat bawah.
Kalau yang bertugas di SIK kena reti cakap ulu sepatah dua. Lagi orang kecoh tak tahu apa. Orang kata tak mau, dia duk tak tahu itu. Nampak tak mau. Orang kata toyu, dia duk kata kicap. Yang bertugas di SIK kebanyakannya menetap di SIK Ngulu Ramli, orang Keluar Nerang. Sekarang jadi Tok Imam di Masjid Umbul Kudung. Penghulu Mae tak tahu orang mana. Menetap di Batu Lima. Tak cakap ulu lah, dia orang luar. Tuan-tuan sekalian, semua kemahiran, multi-talent, multitasking perlu dibina di kalangan penghulu untuk menghadapi masyarakat kita yang semakin membesar, semakin mencabar. Khususnya orang-orang muda. Tok Ngulu jangan kena kecoh kat kampung aku tu je. Tok Ngulu kena bijak. Tok Ngulu kena bijak macam saya. Boleh sikit-sikit pun tak apa, tuan-tuan. Macam boleh semua. Tapi serba sikit tak apa. Jangan tak boleh apa langsung. Orang kecoh pergi tu lah. Tuan-tuan sekalian, yang ketiga, penghulu penggawa harus menjadi katalis desa kita yang berkemajuan dan kearifan tempatan. Hak saya kata saat ni itulah. Kemajuan desa kita adalah tanggungjawab kita. Kita yang harus memimpin dan memajukannya. Justru carilah jalan untuk membangunkan dengan kelebihan dan potensi tempatan. Gunakan kearifan setempat. Gunakanlah pendekatan yang sesuai dengan masyarakat kita yang serasi dengan lingkungan kita. Ramai sekali mereka yang ingin mencedok cara bandar dalam membangunkan desa kita. Ini sangat tersasar. Kita tidak mahu membandarkan desa. Kita mahu mengekalkan apa yang kita ada tetapi menjadikannya lebih baik, lebih berfungsi, lebih lengkap, lebih cekap dan lebih moden. Kita mahu semua pembangunan dijayakan dengan gotong royong dan bukan hanya menunggu kontraktor majlis daerah. Ini pun ada juga penghulu pakat dengan teknisien buat projek majlis daerah. Saya tahu tuan-tuan. Lama-lama projek itu tak pergi koralin dah, pergi buat tu lah. Rosak ni rosak, jangan duk buat lah kerja aku tu. Kita mahu semua pembangunan dijayakan dengan gotong royong dan bukan hanya menunggu kontraktor majlis daerah. Malah peruntukan majlis daerah boleh diberikan kepada kampung tersebut untuk dilaksanakan secara muafakat oleh penduduk kampung. Saya memang mula-mula jadi kerajaan kata repair rumah kecil-kecil yang kontraktor buat sebut harga belas-belas ribu. Saya masa jadi adun tak ada kerajaan lagi. Saya buat sendiri. Cari sukarelawan bayar sikit-sikit buat. Saya boleh buat dengan harga 4,300 yang dibuat sebut harga belas-belas ribu tu. Saya rasa ada cara untuk menjadikan duit yang sedikit tapi manfaatnya dapat dirasai oleh lebih ramai orang. Itu yang saya cuba ikhtiarkan. Tetapi dalam sistem kita, bila satu projek nak pakai duit kerajaan kena ada kontraktor. Bila kena ada kontraktor tu kena bayar cukai. Bila nak bayar cukai dia kena ada untung. Bila nak ada untung dia kena markup. Bila dia markup harga jadi mahal. Kata tak boleh kita buat gotong royong. Dalam sistem kita sukar. Tapi kalau dengan institusi pimpinan setempat ia boleh dilaksanakan. Adalah keperluan untuk laksanakan gotong royong. Bukanlah semua. Takkanlah nak buat jalan raya daripada Jenian Pisik gotong royong mampu orang kampung. Itu kena bagi kontraktor. Tapi takat bilik air reban dinding sebelah. Dinding bilik air je pun batas 100 biji. Takkan nak terkentik kontraktor. Siapa nak pergi buat? Murah. Sikit. Malah gotong royong lah paling sesuai untuk repair. Sementara bilik air tu rumah janda. Berebut Tok Ngulu pergi tolong buat. Kalau mudah lah, kalau Tok Pan tak payah. Dalam dulu pernikahan dan perkahwinan adalah majlis kemasyarakatan. Ia ruang untuk orang kampung bersilaturahim. Ruang semua penduduk kampung menyumbang sedikit sebanyak bagi sama-sama meringankan beban tuan rumah. Ruang untuk berkongsi kegembiraan dan berkongsi kasih sayang. Sekarang ini amat berbeza, malah merisaukan. Hari ini perkahwinan sudah menjadi majlis membandingkan kekayaan, sudah menjadi perlumbaan kedudukan. Ia bukan lagi majlis masyarakat yang sudah menjadi terlalu eksekutif dan komersial, terlalu mewah. Tidak ada lagi semangat kemasyarakatan seperti dahulu. Benar kemajuan merubah masyarakat, tetapi kemajuan itu juga harus diurus dengan cara yang berhikmah. Tuan-tuan sekalian,
Saya sangat berharap pandangan yang saya utarakan ini dapat sedikit sebanyak menyumbang kepada pencerahan dalam memberikan wajah baru kepada institusi penghulu dan penggawa. Kerana ramai sekali orang yang mula lupa peranan penting penghulu dan penggawa, lumrah masyarakat yang tradisional selalu dipinggirkan kerana asakan baharu. Percayalah yang baharu, yang moden tidak semestinya lebih baik daripada yang tradisional. Maka menjadi tugas kita memberikan dimensi penyesuaian agar yang lama boleh terus berfungsi dengan lebih baik tetapi dengan citra dan keunggulan yang baru. Saya ingin mengingatkan agar keharmonian dan dalam perhubungan penghulu dengan institusi kepimpinan masyarakat yang lain seperti JPKK perlu diharmonikan dalam membantu pentadbiran sama ada di peringkat kampung, mukim, daerah dan terus memberikan impak positif kepada pentadbiran negeri. Inilah perlu kepada kebijaksanaan. Dalam istilah yang lebih tepat ialah intelektual. Intelektual ni bukan diasuh di universiti. Intelektual tidak dibina dalam bilik kuliah. Intelektual dibina dalam kehidupan seharian. Makna paling ringkas intelektual ialah orang yang tahu adat budaya, pantang larang, apa yang boleh, apa yang tak boleh, dan dia kenal siapa dan dia tahu bagaimana. Itu intelektual. Ada orang yang ingat intelektual tu dia kena ada PhD. Tak. Bukan, tu bukan intelek. Ada PhD mangkak pun berlambak. Jadi profesor kangkung pun ramai. Tidak intelek, bukan educated, tapi intelek. Intelek ni diasuh di luar, terbina dalam diri kita. Multitasking, multifunction, tu intelek. Paling penting tahu pantang larang, tahu adat budaya, tahu apa boleh tak boleh, tahu nak cari siapa, tahu nak pergi jumpa siapa, tu intelek. Hak ni tuan-tuan kena asuh di luar. Dan saya yakin perkara-perkara ini sangat penting dalam institusi penghulu. Tafsiran intelektual tu saya ambil pada Ustaz Azizan. Dia habaq kat saya. Bila kita berbahas tentang kelayakan menjadi calon, mesti ada ijazah. Tak, dia kata tak. Kena ada intelek. Dia kata intelek tu apa? Dia lah syarah kat saya, intelektual tu apa? Tak mesti ada ijazah. Profesor kangkung pun ramai. Ada PhD. Tuan-tuan sekalian, belum terlambat untuk kita mengasah ketajaman intelektual kita untuk menjadi pemimpin yang berkesan di semua peringkat dalam masyarakat. Penghulu tidak dapat lari dilingkungi dalam ruang lingkup penjawat awam. Namun apa yang penting perlu dipahami adalah penghulu lebih memahami kehendak serta corak masyarakat di bawah dengan lebih tepat dan telus. Ini intelektual. Pihak kerajaan negeri amat memahami situasi ini dan perhubungan serta kaitan ini penting bagi menyelesaikan permasalahan akar umbi dengan harapan supaya sokongan terhadap kerajaan memerintah lebih baik dan kukuh. Saya yakin penghulu-penghulu di Kedah mampu menjalankan tugas dengan baik, menyampaikan maklumat dengan tepat serta mampu memberikan impak yang besar dalam pentadbiran masyarakat. Tuan-tuan sekalian, semoga pertemuan kita pada hari ini akan berlanjutan pada tahun-tahun akan datang. Saya berharap dapat menjalinkan kerjasama yang lebih erat dengan para penghulu di Kedah ini. Sebelum ni bukanlah tak rapat, tapi dah Covid kan, tak ada nak jumpa semua. Pada masa depan pun, untuk memastikan dasar-dasar kerajaan, yang saya fikir dasar-dasar yang telah kita gagaskan ini adalah dasar-dasar yang sangat marhain, yang tidak sukar sama sekali untuk dilaksanakan. Bukan menggantung harapan di bulan bintang, tidak. Dasar-dasar kita adalah dasar-dasar yang mendasar, menjalar dan melata di masyarakat kita. Sebab itulah tindakan-tindakan, ucapan-ucapan, pergaulan dan perbuatan yang saya ambil dan saya praktikkan adalah amalan-amalan harian masyarakat yang sesuai dan selari dengan masyarakat kita di Kedah. Tidak terlalu tinggi untuk dicapai, tidak terlalu rendah sehingga perlu merangkak. Tengahan saja Pak.
Saya pikir ini bisa dilakukan. Bisa diatur. Bapak Arpan, kita bisa ke Indonesia sekali lagi insya-Allah. Bawa mulu. Kawan tusum lah, tak boleh buat semua. Tuan-tuan sekalian, saya ucap terima kasih di atas jemputan ini. Minta maaf kalau saya ada terkasar bahasa. Dan saya suka cakap terus terang, kadang-kadang lepas ya kan. Pasal kita tak suka sembunyi-sembunyi dan kita tak mau cakap 2-3 kali. Sekali cukuplah. Hak tu sajalah, lepas tu tak mau ulang dah. Tuan-tuan sekalian, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Mesyuarat Agung KPPSM Cawangan Kedah kali ke-46 dan ke-47 tahun 2022 dan mengharapkan penghulu-penghulu akan terus berkhidmat dengan baik dan jayanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Muhammad Datuk Seri dipun untuk terus kekal di atas peta utama bagi acara seterusnya. Berikut adalah tayangan montaj yang telah disediakan oleh pihak Kesatuan Penghulu Penggawa Semenanjung Malaysia Cawangan Negeri Kedah. Sama-sama kita saksikan tayangan montaj yang berkenaan. Zari bak ni. Zari bak. Dia pakai awak dulu. Pandai Zari no. Kalau kita korek dalam pintu runtuh ni. Baiklah Yang Muhammad Datuk Seri, kita teruskan dengan acara penyampaian cenderahati. Mudik sampan hingga ke Kuala pergi mencari si puteri raja, penghulu dan rakyat berpisah tiada dulu, kini dan selamanya. Pergi mencari si puteri raja di tengah kota, bertemu dia dulu, kini dan selamanya, bakti ditabur sedia berjasa. Kita mulakan acara penyampaiannya cenderahati dengan penyampaian sijil penghargaan kepada ahli jawatankuasa Kesatuan Penghulu Penggawa Semenanjung Malaysia Cawangan Negeri Kedah bagi sesi 2020-2022. Kita mulakan dengan acara penyampaian sijil penghargaan kepada pengerusi. Silakan Encik Jamani, Penghulu Jamani bin Jamaluddin bagi menerima sijil. Dipersilakan Timbalan Pengerusi Penghulu Haji Arif Fazilah bin Mat Isa. Dipersilakan Setiausaha Penghulu Mahazir bin Mahmud.
Dipersilakan penolong setiausaha Penghulu Azhari bin Syafie. Dipersilakan Bendahari Penghulu Saleh bin Mahmud. Dipersilakan kepada Ahli Jawatankuasa Penghulu Nasrul Safarin bin Ahmad Razi. Dipersilakan Penghulu Sulaiman bin Hashim. Dipersilakan Penghulu Abdul Malik bin Abdul Aziz. Dipersilakan Penghulu Muhammad Nizam bin Fazil. Dipersilakan Penghulu Zulkifli bin Omar. Dipersilakan Penghulu Muhammad Siddiq bin Saidin. Dipersilakan Penghulu Haji Zamri bin Mansaat. Khususnya kepada wakil-wakil daerah. Dipersilakan Penghulu Muhammad Fazaidi bin Saidin. Dipersilakan Penghulu Haslimi bin Saidin. Dipersilakan Penghulu Muhammad Fazil bin Ahmad. Dipersilakan Penghulu Muhammad Fazlil bin Ali Yasah. Seterusnya Pak Muhammad, penyampaian penghargaan kepada penghulu-penghulu yang telah bersalah wajib pada tahun 2021 dan 2022. Dipersilakan kepada Penghulu Haji Mat Nain bin Saad. Untuk makluman Yang Amat Berhormat, Penghulu Haji Mat Nain mula bekerja pada tanggal 16/2/1997 dan telah bersalah pada 16/8 tahun 2021 dan mukim terakhir ialah mukim Ayak Putih Pendang. Seterusnya dipersilakan kepada Penghulu Muhammad Yusof bin Dahlan. Penghulu Muhammad Yusof mula bekerja pada tanggal 15 November 2001 dan telah berpencen pada 25 hari bulan Januari 2022 dan mukim terakhir di Mukim Sik. Seterusnya dipersilakan Penghulu Haji Mat Isa bin Muhammad Arif. Tuan Haji Mat Isa mula bekerja pada tanggal 1 Februari 2007 dan telah bersalah wajib pada 16/4/2021 dan mukim terakhir adalah di Mukim Rambai Penang. Dipersilakan Penghulu Muhammad Zul Kamal bin Abdul Muin. Mula bertugas sebagai penghulu pada 2 hari bulan Mac tahun 2014 dan telah bersara pada 22 hari bulan 11 tahun 2021. Mukim terakhir di Padang Tak Kanan.
Seterusnya Yang Amat Berhormat Datuk Seri, penyampaian cenderahati bagi jasamu dikenang kepada mantan pengerusi KPPSM CK. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Bentara Setia Haji Arfanuddin bin Datuk Haji Hussein. Untuk maklumat Datuk Seri, Datuk Arfanuddin mula bertugas sebagai penghulu pada tahun 1969 di Mukim Mahang. Pernah bertugas di Mukim Penggalan Kudo, Sidam Kanan, Hayat Putih. Dilantik menjadi pengerusi KPPSM Kedah pada tahun 1979 dan pernah dilantik sebagai Yang di-Pertua KPPSM Pusat pada tahun 1982. Seterusnya dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Haji Ahmad Fuad bin Zainal Abidin. Mula bertugas sebagai penghulu pada tahun 1981 di Mukim Boho, Langkawi. Pernah bertugas di Mukim Kuala Haji Kudong, Mukim Serdang, Mukim Sungai Kecil Ilir, Mukim Teluk Kiri, Mukim Bagan Samak dan akhir sekali di Mukim Sungai Petani. Seterusnya dipersilakan kepada Wakil QPEX untuk menerima cenderahati daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Terima kasih kepada Wakil QPEX kerana dapat bersama dengan kita pada hari ini. Dan akhir sekali sebagai tangga penghargaan dan terima kasih daripada Kesatuan Penghulu Pengawas Semenanjung Malaysia Cawangan Negeri Kedah Darul Aman dan semua penghulu Kedah Darul Aman, dipersilakan Yang Berusaha Encik Jamani bin Jamaluddin untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad bin Ahmad Sanusi bin Makno, Menteri Besar Kedah Darul Aman. Ya Muhammad Datuk Seri Menteri Besar Kedah Darul Aman, Ya Baginda Datuk, seluruhnya hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, dengan berakhirnya acara penyampaian cenderahati itu tadi, maka sesalah sudah majlis perasmian Mesyuarat Agung Tahunan Kesatuan Penghulu Pengawas Semenanjung Malaysia Cawangan Negeri Kedah Darul Aman kali ke-46 dan 47 pada hari yang berbahagia ini. Lebat Rumbia di Sungai Kedah sayang senduduk di tepi muara, pengamanan mula terletak sudah, samalah duduk menjamu selera. Seterusnya dipersilakan dengan segala hormatnya dipersilakan Yang Berusaha Encik Jamani Jamaluddin, pengerusi Kesatuan Penghulu Pengawas Semenanjung Malaysia Cawangan Negeri Kedah Darul Aman, untuk mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Kedah Darul Aman serta semua tetamu jemputan serta para hadirin sekalian untuk menikmati hidangan makanan tengah hari yang telah disediakan.